tapi dia nak pinjam dia. Kita Allah ni itulah minta tolong Allah tapi tak kenal Allah. Jadi gitu. Mesti nak sembah Allah dengan kenal dan minta tolong kepada Allah juga dengan yang kenal. InsyaAllah Tuhan akan berikan kita kebaikan dalam Islam itu. Lama-lama perubahan-perubahan itu akan menjadi ending kita, ending yang baik. Itu saja. Saya itu cuma sikit Ustaz promosi belakang. Saya punya t-shirt dakwah saya juga belakang. I am a Muslim, I support Islamic law. Kalau pakai dia cakap apa, pakai metafor, pakai bagi makan ayam, pakai bagi kebun. Jadi orang tengok, oh Islam, oh Muslim, ada pakai itu. Ada t-shirt juga belakang dijual dengan ada madu dan minyak wangi bertaraf international. Celine Dion, apa ni, banyaklah penyanyi-penyanyi orang putih pakai dalam jenama tu. Saya jual jenama lagi, tapi bau sama. Dia kata tuan saya nak beli minyak wangi tu, tuan beli bulan puasa, lepas buka puasa pakai. Ada alkohol, ada. Tapi saya dah cek dengan ahli majlis fatwa, seorang ahli majlis fatwa tu cikgu saya, Ustaz Datuk Abdul Aziz Ali Acuk, guru besar saya dulu. Dia kata boleh, sebab alkohol dalam wangi ini bukan alkohol yang dalam khamar tu. Alkohol yang khamar yang arak tu, dia boleh tuang kat sini, dia melekit. Alkohol ni dia tak, dia kering untuk tujuan minyak tu tuang. Tuan-tuan tak beli boleh beli, tuan-tuan tak nak beli pun tak pun. Tapi saya macam biasa lah, saya bukan cari dunia, sampai saya cari makan. Tuan-tuan tak ada duit, macam biasa saya cakap ambil tengok beli-beli, betul lipat, dia tak ambil, terbaliklah. Jangan ambil barang sendiri. Ini semua kita Allah SWT. Itulah kita ni, akhir kalam kita ni, itulah yang dinilai oleh Allah. Akhir kalam. Bukan awal hidup, dulu hidup ibarat. Akhir, ada ulama zaman dulu, ada ulama akhir kalam ya, dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Jadi ada ingat di peringkat akhir ini ada sahabat Nabi Nasri bagi kesimpulan secara keseluruhan forum kita pada pertengahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah, kita doa saja sekarang ni siang dan malam untuk Allah panjangkan umur kita, untuk kita bertemu Ramadan yang akan datang. Ya, itu yang diharap. Untuk makluman tuan-tuan, dalam internet kita baca bahawa saya balik Istanbul ini, kita memang tengok bahawa Masjid Hagia Sophia ini yang dulunya gereja, bila Sultan Muhammad Al-Fatih menawan gereja itu, dia semayang, rakaat dan dijadikan masjid. Bila Mustafa Kemal Atatürk tawan, dia jadi ke museum sampai sekarang. Jadi apa yang dihebohkan internet, kita dibagi tahu bahawa Museum Hagia Sophia tu sekarang sudah dijadikan masjid. Tak lagi tuan-tuan, hanya mereka itu semayang subuh saja di dalam museum itu, dan sampai sekarang belum lagi di masjid. Dan saya terkejut bahawa ni ramai sangat polis, motoken banyak. Sebenarnya rakyat sekarang ni berdemonstrasi minta supaya museum itu dikembalikan kepada masjid. Belum lagi, cuma dibenarkan sekali subuh hari itu aja. Dan sekarang ni demonstrasi besar-besaranlah minta supaya kerajaan meluluskan supaya dikembalikan balik fungsinya sebagai masjid. Dan orang tanya kenapa dah Erdogan merintah tuan-tuan. Dia itu sebab susah tuan-tuan. Sekali pergi ke Turki sekarang ni, di mana saja pejabat, dia ada gambar Atatürk ni. Pasal apa? Sebab dia pandai. Atatürk diundang-undangkan, dilembagakan bahawa menggambar dia. Nak ubah perlembagaan bukan satu benda yang senang, susah. Termasuklah benda museum tu jugalah. Bukan semudah itu. Dah lalu pemerintah dah. Itu bukan semudah itu. Gambar Atatürk sampai sekarang tak boleh dibuang lagi, ditanggalkan, sebab undang-undangnya ada, dilembagakan oleh Atatürk dulu, supaya setiap bangunan itu mesti ada gambar dia. Walaupun sakit hati, tapi nak di mana undang-undang begitu. Begitu juga. Jadi untuk makluman bahawa sekarang ni rakyat berdemonstrasi untuk supaya dibenarkan Museum Hagia Sophia itu dibenarkan untuk digunakan sebagai masjid, kembalikan fungsi asalnya masjid yang di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang lalu. Itu belum lagi sebenarnya mana yang kita dapat dalam itu, dalam YouTube dan sebagainya. Itu kita minta, kita berdoa lah supaya benda ini akan dapat dikembalikan, supaya roh perjuangan di zaman Sultan Al-Fatih itu akan dapat kembali kepada Turki. Dan insya-Allah bila Turki itu Khilafah Uthmaniyah itu, dia macam kita kesan itu besar kepada negara umat Islam di tempat lain. InsyaAllah kalau kita baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih ni cukup hebatlah.
cukup hebat sejarah. Sebab beliau betapa setelah 800 tahun Nabi bersabda tu, panglima yang terbaik, panglima yang dapat menang Konstantinopel dan tentera yang terbaik adalah tentera yang dapat menang Konstantinopel. 800 tahun lepas itu barulah dia orangnya. 800 tahun barulah wujud yang Nabi sabda itu kepada beliau. Jadi itulah. Jadi kita harap kita dapat memahami ini semua, dan kita harap insya-Allah bila di situ khilafah tu situ dan berakhir di situ, insya-Allah dia akan kembali balik, semangat itu akan diimbau balik kepada mereka. Kita doa amal insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, kami juga sekarang ni telah menubuhkan satu NGO, SPARK namanya. SPARK, kata SPARK lah. Dia Sekretariat Pembela Akidah. Kita sekarang tengok akhir-akhir ini bagaimana terlalu berani orang bukan Islam mencabar akidah umat Islam, agama kita, sampai dibuat parlimen, sampai tak membenarkan kita menghalang orang nak tukar agama. Dalam kebiasaan agama kan, jadi orang Islam nak masuk Kristian ke Hindu ke, dia punya pasal lah. Cabar kan. Jadi kita tubuhkan NGO ini setelah kes Zarina ni. Tuan-tuan tak tahu cerita sebenarnya. Zarina yang masa kahwin tu ditangkap oleh Jais ni, tuan-tuan tak tahu cerita sebenarnya tuan-tuan, bahawa Zarina dan adik-beradik dia lahir atas Muslim. Ayahnya Muslim, ibunya konvert. Ayah dia Majid ni bukan konvert, Islam asal. Islam asal. Anak-anak dia lahir sebagai Islam. Tidak ada maknanya permohonan Zarina pun nak tukar agama, tak ada tuan-tuan. Ini yang kami tengah bela sekarang ni, dan juga bila kami tubuh ini macam-macam lah benda yang datang hari ni, cerita macam-macam untuk bela. Jadi ini sebab saya hari ni untuk melancarkan derma, dan juga dengan pondok yang diasaskan Ustaz di Sabah, kita akan bagi dua untuk kita mulakan kerja-kerja ini untuk bagi tahu pada masyarakat kita ada NGO, dan tuan-tuan ini dengan NGO Islam yang sama, termasuk Muslim Care termasuk dalam ini beberapa NGO. Tuan-tuan tolong sokong benda ini. Kalau tidak tuan-tuan, betapa murah akidah kita hari ini yang sedang dipermainkan oleh orang bukan Islam, termasuk belum kes Bible lagi hari ini. Kita kena ambil action semua benda-benda yang memabitkan tentang akidah. Jadi derma yang kita lancar ni, kita akan bagi dua dengan pondok Ustaz ini untuk kita mulakan gerak kerja untuk pembelaan. Kita bagi semua orang ada masalah akidah, bagi tahu. Kita akan bela sampai habisan untuk akidah ni tuan-tuan. Bukan dekat duit tuan-tuan, sampai darah dan nyawa pun sanggup untuk kita bagi untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk bela akidah ini? Ini saya minta. Jadi walaupun NGO banyak hari ni tuan-tuan, tuan-tuan kena pilih NGO yang betul-betul lah. Ini ada NGO baru pula, saya tengok ada Portugal pula. Ada sokong Portugal. Pasukan orang tua gatal Portugal kita. Tuan. Ada pula Petabi ya. Persatuan Tokoh Bini pun ada juga baru ni. Saya dapat WhatsApp ni baru saya tubuh ni. Jadi kena pilih NGO yang benar-benar yang boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, ini belum ada presiden lagi, boleh lah siapa nak kata presiden ya. Portugal ya. Jadi saya harap tuan sebelum bulan Syakban, bulan yang mulia ni, kita harap dengan derma ni, kita harap Allah akan panjangkan umur kita untuk Ramadan al-Mubarak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, setakat ini adalah forum kita pada hari ini. Mudah-mudahan tugas kita tunaikan dan kita laksanakan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan kami lah. Mohon maaf sebarang kekurangan selama kita berforum sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.